اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتني بالخير أما بعد. باب منع المار بين يدي المصلي. Silakan. باب منع المار بين يدي المصلي. Bab berhubung dengan tegahan orang yang melalui di hadapan orang yang sembahyang. Kita sambung daripada perbincangan kita berdasarkan pada hadis-hadis yang lalu. Hadis yang kita akan baca pada malam ini dan tajuk yang diketengahkan pada malam ini juga sebahagian daripada perbahasan dan perbincangan pada pelajaran kita yang lalu, iaitu tegahan dan larangan lalu depan orang sembahyang. Tegahan dan juga larangan lalu di hadapan orang yang sembahyang. Jadi orang yang sembahyang ni dia kena letakkan sutrah sebagaimana perbahasan-perbahasan yang telah berlalu. Jadi di sini ulama membahagikan kepada 4 keadaan. Ulama membahagikan kepada 4 keadaan. Kadang-kadang orang yang lalu itu berdosa, orang yang sembahyang tak berdosa. Kadang-kadang orang yang sembahyang itu berdosa, orang yang lalu itu tak berdosa. Orang yang lalu depan orang sembahyang, kadang-kadang dia tak berdosa, yang berdosa tu orang yang sembahyang. Saya ulangi, dia terbahagi kepada 4 keadaan. Yang pertamanya, kadang-kadang orang yang lalu di hadapan orang sembahyang tu dia berdosa, tetapi orang sembahyang tak berdosa. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang sembahyang itu berdosa, orang yang lalu itu tidak berdosa. Orang yang sembahyang itu berdosa, orang yang lalu di hadapan orang yang sembahyang dia tidak berdosa. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kedua-duanya berdosa. Keadaan yang ketiga, orang yang sembahyang berdosa, orang yang lalu pun berdosa. Nanti kita bahaskan keempat-empat pembahagian tersebut. Yang keempat, kedua-dua tidak berdosa, sama ada orang yang lalu ataupun orang yang sembahyang. Sama ada orang yang lalu ataupun orang yang sembahyang. Keadaan yang pertama iaitu seseorang yang sembahyang di hadapannya sutrah. Dia sembahyang, dia letak sutrah, dan dia sembahyang bukan tempat laluan orang. Pertamanya dia letak sutrah, yang keduanya bukan tempat laluan orang, bukan dia sembahyang tengah jalan. Macam di padang pasir, kadang-kadang tempat laluan orang tu menjadi tempat sembahyang, orang sembahyang di situ. Jadi di sini maknanya dia letakkan sutrah dan bukan tempat laluan orang. Dan orang yang lalu itu ada jalan lain. Dia sembahyang ada sutrah, yang keduanya bukan tempat laluan orang, dan orang yang lalu dia ada laluan lain. Tiba-tiba dia lalu juga depan orang sembahyang. Tiba-tiba dia lalu juga depan orang sembahyang. Sutrah dah diletakkan dan bukan jalan laluan orang. Kenapa dia lalu juga? Maka orang yang lalu itu berdosa. Orang yang lalu di hadapan orang sembahyang itu berdosa, sebab dah letak sutrah, bukan laluan orang. Dan ketiga, dia ada jalan lain boleh lalu, dia lalu juga depan orang yang sembahyang. Maka orang yang sembahyang tidak berdosa, orang yang lalu itu berdosa. Keadaan yang kedua, seseorang yang sembahyang pada jalan laluan orang. Dia sembahyang tempat laluan orang, dan dia tidak meletakkan sutrah. Dia sembahyang tempat laluan orang dan dia tidak meletakkan sutrah. Ataupun ada sutrah, tapi sutrah itu jauh daripada dia. Dia letakkan sutrah juga, tapi jauh daripada dia.
dan tidak ada jalan untuk orang lalu. Nampak? Laluan lain tak ada. Itulah satu-satu jalan untuk dilalui oleh orang yang, bila orang nak lalu, itulah satu-satu jalan yang dapat dilalui oleh orang. Tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Maka berdosa orang yang sembahyang, tetapi tidak berdosa orang yang lalu. Berdosa orang yang sembahyang dan tidak berdosa orang yang lalu, sebab dia sembahyang tempat laluan orang, dia tidak letakkan sutrah, ataupun ada sutrah tetapi jauh pula. Orang yang nak lalu ni tak ada pilihan lain, dia terpaksa kena lalu jalan tu. Orang yang lalu tidak berdosa, tetapi orang yang sembahyang itu berdosa. Keadaan yang ketiga, seperti masalah yang kedua juga. Masalah yang kedua tadi apa? Dia sembahyang tempat laluan orang dan tidak ada sutrah. Kalau ada sutrah pun tapi jauh. Jadi masalah yang kedua, masalah yang ketiga ni macam masalah yang kedua, tetapi orang yang lalu ada laluan lain, tiba-tiba dia lalu kot tu juga. Masalah yang kedua tadi, sembahyang tempat laluan orang, tak ada sutrah, ada sutrah pun jauh, dan ada laluan lain bagi orang yang lalu, selain daripada dia lalu depan orang sembahyang, dia ada laluan lain. Maka hal keadaan yang kedua ini, dua-dua berdosa. Masalah yang ketiga, hal yang ketiga ini dua-dua berdosa. Orang yang sembahyang berdosa, orang yang lalu pun berdosa. Sebab orang yang lalu ada laluan lain. Orang yang sembahyang dia tak letak sutrah, tetapi jalan-jalan orang. Boleh nampak kan? Itu tiga keadaan. Kedua-dua berdosa. Masalah yang keempat seperti masalah yang pertama. Masalah yang keempat seperti masalah yang pertama, tetapi masalah yang pertama tadi apa? Bukan laluan orang kan? Dan dia juga ada sempadan sutrah kan? Okey, tengok baru datang malam ni boleh jawab lah. Okey, macam masalah yang pertama tadi, iaitu bukan laluan orang tetapi dia ada sutrah dan tidak didapati oleh orang yang lalu akan pilihan lain. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang lalu, dia terpaksa kena lalu kot tu juga. Sutrah dah ada dan bukan laluan orang. Keadaan yang keempat ini, kedua-dua tidak berdosa. Keadaan yang keempat ini, kedua-dua tidak berdosa. Jadi kalau kita berhenti mengaji pada malam ni setakat ni sahaja, boleh ingat tak empat ni? Kita mengaji setakat ni je. Ingat tak empat keadaan tadi? Keadaan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Selepas selesai mengaji ni muzakarah balik. Muzakarah balik. Okey ya? Ini disebut oleh di dalam kitab Fathul Mulhim dan juga di dalam kitab Fathul Bari, yang ulama nakalkan daripada sebahagian ulama-ulama fiqh. Ulama fiqh yang dimaksudkan di sini sebahagiannya adalah ulama-ulama Maliki. Diperincikan masalah lalu di depan orang ini. Lalu di depan orang yang sembahyang. Okey, terus. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. Imam Muslim dengan sanadnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu menunaikan sembahyang, dia janganlah membiarkan seseorang lalu di hadapannya. Dia jangan membiarkan seseorang lalu di hadapannya. Dan hendaklah dia menolak semampu-mampu mungkin. Dia menolak ataupun menahan semampu-mampu mungkin. Maksudnya bila orang sembahyang, dia dah letak sutrah. Sutrah ni kita kata suatu benda lah letak di depan. Saya ulang balik bagi pelajar-pelajar baru. Ataupun dalam masjid surau ni dia letak sejadah ke. Sutrah lah tu. Orang lalu di depan pada sejadah tak apa. Dalam kawasan sejadah tu kena tahan lah. Ataupun dibuat satu garisan. Lalu ditahan. Di sini juga ulama bahas. Dia nak tahan orang sembahyang tu sekadar tangan yang dia sampai. Tetapi kalau orang tu datang lebih jauh daripada tangan dia, dia tak perlu halang. Dia tak perlu halang, dia ada lalu. Yang keduanya, supaya bila dihalang, dia tidak berulang-ulang nak lalu tempat yang sama. Berulang-ulang nak lalu tempat yang sama. Maknanya sekadar yang dia boleh tahan. Kalau jauh pada tu dia biarkan dia lalu, maknanya sekali je lalu je. Kalau kita langkah lagi, kita lalu jalan, kita langkah kan, kita tahan. Selepas tu dia nak lalu lagi, biar dia sekali lalu. Yang tu dilepaskan kalau jauh. Tetapi kalau ditahan, orang tu cuba nak lalu lagi, ditahan dengan kuat. Ditahan ataupun ditolak dengan kuat. Sebab itu dalam hadis ni dipanggil apa? Fayuqatilhu. Dihalang ataupun ditahan dengan kuat. Mula-mula kita tahan slow je. Tiba-tiba dia apa dipanggil? Dia nak langgar lagi, dia nak rempuh lagi. Kita tahan, dia nak rempuh lagi. Kita tolak dengan kuat. Inilah maksud fayuqatilhu. Falyuqatilhu maksudnya hendaklah dihalang dengan kuat. Bukan dihalang dengan, bukan maksud dengan pembunuhan di sini, dihalang dengan kuat. Bila dihalang ataupun ditolak orang yang lalu depan orang sembahyang tu tadi, tiba-tiba dia jatuh, luka, kita kena bayar denda tak terhadap kelukaan, kecederaan yang dia alami dengan sebab kita tolak? Ulama bahas, kena bayar denda tak? Kisos ke ataupun diat ke? Tak ada, sebab kesalahan dia. Sebab kesalahan dia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sebab apa kena halang bersungguh-sungguh? Sebab apa nak kena halang orang yang lalu tadi bersungguh-sungguh? Fa innama huwa syaitan. Kerana dia adalah syaitan. Rasulullah SAW mensifatkan orang yang degil ni nak lalu juga walaupun dihalang sebagaimana perangai syaitan. Syaitan ini yang kita belajar dalam ilmu saraf kan, tasyaitana rajulu. Tasyaitana rajulu, telah jadi syaitan lah oleh seseorang lelaki. Telah jadi syaitan maknanya telah berperangai sebagaimana perangai syaitan. Dihalang ni degil juga nak lalu. Uraian yang pertama, ulama kata berperangai sebagaimana perangai syaitan. Yang kedua, ulama kata bersama-samanya adalah syaitan. Fa inna ma'ahu qarinun. Ada riwayat dalam hadis menyebut fa inna ma'ahu qarinun. Berserta dengan dia itu syaitan. Syaitan lah yang suruh lalu. Syaitan lah yang mendesak dia suruh lalu juga. Sama ada dia berperangai macam perangai syaitan ataupun syaitan bersama dengan dia suruh lalu. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Nabi kata bahawasanya dia adalah syaitan. Okey, terus. حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه
قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدعا في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut, Humaid dia kata, ketika aku bersama dengan seorang sahabat sedang bermuzakarah tentang sesuatu hadis, tiba-tiba ketika itu tiba-tiba telah berkata Abu Saleh bin Sam'an, adakah kamu mahu, dia kata, Abu Saleh ni kata kepada Abu Sa'id, adakah kamu mahu aku beritahu kepada kamu apa yang aku dengar daripada Abi Sa'id. Lalu dia kata minhu, daripadanya, mendengar daripadanya hadis. Qala, dia kata bainama ana ma'a Abi Sa'id, ketika saya bersama dengan Abi Sa'id sedang menunaikan sembahyang Jumaat kepada sesuatu sutrah yang menghalang daripada manusia. Kami sembahyang hari Jumaat menghadap suatu sutrah yang menghalang daripada laluan manusia. Tiba-tiba datang seorang pemuda daripada Bani Abi Mu'aib nak melalui di hadapan siapa dia? Nak melalui di hadapan Abu Sa'id. Fadafa'a fi nahrihi. Yang tadi Abu Humaid kan? Abu Humaid yang menceritakan tentang Abu Sa'id. Tiba-tiba Abu Sa'id ini dia sedang sembahyang, lalu seorang lelaki, seorang pemuda daripada Abu Mu'aid, lalu dia kata fadafa'a fi nahrihi, dia menolak atas dadanya, dada lelaki itu tadi. Dia halang, dia tolak dada lelaki tadi daripada Bani Abi Mu'aid. Fa nazara falam yajid masaran, lalu lelaki itu perhati tengok, dia tidak dapati laluan lain. Melainkan di hadapan Abu Sa'id. Tidak ada jalan lain, laluan lain, melainkan di hadapan Abu Sa'id. Lalu dia ulang balik. Bila ditolak, dia patah balik, dia nak langgar lagi, nak teruskan. Lalu Abu Sa'id pun tolak kali yang kedua, lebih kuat daripada tolakan yang pertama. Dia tolak daripada kali yang kedua kan, lebih kuat daripada tolakan yang pertama. Famasala, dia boleh baca famasula qa'iman. Lalu lelaki itu tadi dia nak rempuh juga dalam keadaan dia berdiri. Famasala au masula, dia nak rempuh juga, walaupun Abi Sa'id tahan dengan kuat, kali yang kedua dia nak rempuh juga. Lalu dia nak bertindak terhadap Abu Sa'id. Summa zahaman nasa, kemudian dia telah menyebabkan orang manusia ni sesak, orang nak umur dia. Bila dia nak bertindak marah ke Abu Sa'id,
Orang dah keliling dia. Macam nak marah kepada dia, lalu dia keluar. Fa kharaja. Fa dakhala ala Marwan. Dia pergi bertemu dengan Marwan bin Hakam. Fa syaka ilaihi, lalu dia mengadu. Malaqiya, apa pertemuan dia dengan Abu Sa'id. Abu Sa'id buat apa kepada dia? Abu Sa'id halang dia. Dia pergi report kepada Marwan. Qala Salih, yang meriwayatkan hadis ini, qala Abu Salih, wa dakhala Abu Sa'id ala Marwan. Abu Sa'id pun pergi juga. Bila lelaki ini mengadu, Abu Sa'id pun pergilah jumpa Marwan juga. Faqala lahu Marwan, lalu Marwan bagi tahu kepada Abu Sa'id, malaka wali ibni akhika, apakah dengan kamu dengan anak saudara kamu ni? Jadi bukan anak saudara betul, anak saudara seagama. Kerana laki itu tadi namanya Al-Walid bin Uqbah. Ayah dia mati dibunuh di dalam keadaan kafir. Ayah dia dibunuh mati di dalam keadaan kafir. Jadi maksud saudara di sini saudara seagama. Kenapa dengan anak saudara kamu datang mengadu tentang engkau? Ja'a yashkuka, datang mengadu tentang keadaan engkau. Faqala Abu Sa'id, Abu Sa'id pun menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, apabila seseorang sembahyang menghadap sesuatu di hadapannya daripada dilalui oleh manusia, wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, dan nak melalui oleh seseorang di hadapannya, falyadfa'hu fi nahrihi, Rasulullah kata hendaklah dia tahan pada dadanya. Fa in aba falyuqatilhu, maka apabila orang yang lalu itu enggan juga, dia nak lalu juga, hendaklah dihalang dengan halangan yang keras. Fa innama huwa syaitan, kerana bahawasanya dia adalah syaitan. Okey, terus. حدثني حارم بن عبد الله محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرينة. Okey, terus. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثل ما حدث أبو فديك. Okey, terus. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال ابن النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Imam Muslim dengan sanadnya, Busrin kata sesungguhnya Zaid bin Khalid al-Juhani telah mengutusnya pergi bertemu dengan Abi Juhaim. Tanya kepadanya apakah yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Juhaimin jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang melalui itu mengetahui baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sembahyang, madza alaihi, apakah dosa atasnya. Kalau sekiranya orang yang lalu itu, orang yang lalu di hadapan orang yang sembahyang, dia mengetahui apakah dosanya, lakana an yakifa,
lebih baik dia berhenti arba'ina khairan, 40 lebih baik daripada dia lalu depan orang sembahyang. Kalau dia tahu bagaimana besarnya dosa, besarnya kesalahan, dia berhenti 40 lebih baik daripada dia lalu. Ayyamurra baina yadayhi, daripada dia lalu di hadapan orang yang sembahyang. Qala Abu Nadri la adri, aku tak tahu. Abu Nadri kata, sama ada yang dimaksudkan 40 itu arba'ina yauman, 40 hari, ataupun 40 bulan, ataupun 40 tahun. Tetapi kalau kata 40 hari pun dah besar salah tu. Banyak dosa tu. 40 hari lebih baik dia tunggu situ 40 hari. Kalau orang tu sembahyang tak berhenti sampai 40 hari. Andai katalah sembahyang 40 hari tak berhenti-henti, dia tak ada, dia tunggu situ lebih baik. Okey, terus. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. والله أعلم.